Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita dan dua-duanya pengalaman yang sangat luar biasa. Satu tentang orang yang menjaga muzium dan yang kedua adalah seorang nurse dekat satu hospital. Jadi kedua-dua cerita ni memang ada pengajaran yang sangat bagus. Jadi sebelum abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang telah mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampailah ke sekarang. Dan abang akan mulakan cerita ni dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang yang bernama Nazri. Tapi dia kata itu bukan nama dia, nama yang diminta untuk digunakan. Nazri tahun 1996. Pada waktu tu Nazri bekerja sebagai seorang penjaga muzium. Tapi bukanlah pekerja tetap, tapi pekerja kontrak. Habis-habis dia belajar, susah betul dia kata dapat kerja pada waktu 1996. Kalau tak silap, pada 1996 adalah zaman-zaman kejatuhan ekonomi Malaysia. Jadi bukan senang nak dapat kerja. Bila dapat kerja part-time, kerja pula bahagian muzium, memang sama aliran dengan apa yang dia belajar, memang dia tak lepaskan peluang. Dia terus saja ambil kerja ni. Memang tak ada masalah. Nak jadi cerita pula, muzium tu terletak dekat satu negeri tempat tinggal dia. Jadi dengan kata lain, tak payahlah nak menyewa-nyewa tempat lain. Dia terus dia duduk rumah mak ayah dia dan boleh pergi kerja daripada rumah mak ayah dia. Save budget. Jadi dia kata sepanjang dia menjadi penjaga muzium, banyak pengalaman-pengalaman pelik yang diceritakan kepada abang. Nanti abang ceritakan nanti. Tapi ini salah satu pengalaman yang menarik dia nak ceritakan. Jadi Nazri kata pada tahun 1996, pada tahun pertama dia jadi penjaga muzium, pada waktu tu pihak muzium bercadang untuk buat satu pameran, iaitu pameran syaitan pula. Syaitan dipamer-pamer. Bukan pameran barang-barang seram. Dia kata pameran untuk menunjukkan benda-benda yang berkaitan dengan kepercayaan orang-orang Nusantara. Jadi dia kata dalam mesyuarat tu adalah pihak muzium bagi tahu, adalah ramailah bagi cadangan yang diorang nak letakkan, contohnya batu nisan atau contohnya contoh toyol atau contoh-contoh lah yang berkaitan dengan benda-benda seram, termasuk barang-barang yang digunakan dalam pembunuhan macam tu. Jadi ada juga disertakan dengan gambar-gambar tempat kejadian ataupun jenis-jenis hantu, pemeran syaitan jugalah kan ni. Jadi dia kata benda-benda tu semua sebagai cara untuk menarik minat orang untuk datang ke muzium. Pada masa yang sama, mereka akan gunakan ini sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan budaya-budaya pada zaman-zaman dahulu. Contohnya budaya ambil minyak dagu, budaya macam mana tikam nombor. Jadi macam-macam budaya yang akan dipamerkan sewaktu pameran hantu ni. Cumanya dia kata, di awal-awal meeting, diorang cadangkan untuk menggunakan prop sebagai salah satu daripada barang pameran. Dengan kata lain, bukanlah barang-barang sebenar, barang-barang palsu. Barang-barang palsu je yang nak ditayangkan. Sebab dia kata ni muzium bukanlah muzium negara, muzium besarnya adalah muzium-muzium kecil, dia kata, muzium negeri. Jadi tak payahlah beria sangat nak pakai barang-barang sebenar, biarlah pakai prop je lah, pakai barang-barang palsu. Tapi bila di akhir-akhir meeting, pengarah muzium tu, kata Nazri, tak setuju untuk gunakan prop. Sebab ia melanggar daripada etika tentang muzium. Kalau namanya muzium, seboleh-bolehnya perlu menunjukkan barang-barang yang sebenar yang digunakan ataupun yang berkaitan dengan perkara yang nak ditayangkan, bukanlah barang-barang palsu. Jadi bila dah macam tu, susahlah prosesnya. Nak dapatkan barang-barang tu bukan senang. Contohnya nak dapatkan cincin keramat, jengelot, toyo, itu bukan senang. Terpaksa berhubung dengan orang-orang yang tahu tentang benda ni, iaitu kebanyakannya daripada negara-negara jiran, sama ada negara Indonesia ataupun negara Thailand.
Tapi pula nak bawa masuk barang-barang tu pun daripada dua negara ni bukan senang-senang. Kena lalu immigration kan? Kena lalu orang-orang yang jaga dekat kawasan airport dan juga pelabuhan. Nak menjawab lagi dia kata. Tapi disebabkan niatnya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pameran-pameran makhluk alam sebelah, diorang ni semua bersemangat. Okey. Jadi dalam pembahagian tugas tu, akhirnya Nazri menjadi orang yang bertugas untuk membuka dan menutup muzium. Sebenarnya, pameran ni kata Nazri bukanlah dilakukan dekat kawasan utama muzium, tapi dibuat dalam satu dewan kecil di pinggir muzium. Jadi dengan kata lain, muzium utama tak diusik, tapi diorang buat pameran dekat dewan sebelah muzium. Jadi kat situlah akan diletakkan barang-barang semua. Kata Nazri, sepanjang proses tu, banyak perkara-perkara yang menghalang. Seolah-olah macam tak nak bagi pihak muzium untuk tayangkan, pamerkan benda-benda yang berkaitan dengan alam sebelah. Tapi nak jadikan benda ni adalah salah satu benda yang bagus. Boleh dikatakan pengetahuan juga. Jadi diorang bersungguh-sungguh lah. Jadi seperti hari yang dijanjikan, berkontena-kontena sampai dekat muzium tu. Dalam kontena tu terisi macam-macam benda misteri. Sama ada barang yang digunakan untuk pembunuhan, kostum-kostum patung makhluk-makhluk alam sebelah, ada juga jenglot, ada juga. Tapi dekat dalam banyak-banyak barang tu, sewaktu diorang mengalih-alihkan, meletakkannya dekat dalam muzium, ada satu benda yang rasanya macam berat. Maksudnya bukanlah dia punya berat tu berat, tapi waktu diorang alihkan benda tu, terdapat beberapa orang yang rasa seram. Iaitu, benda yang diorang alihkan ialah anak kerak. Dengan kata lain, itu adalah, kalau tak silap abang, kata Nazri, itu adalah bahan yang digunakan dipuja untuk menghasilkan toyol. Seberapa mana betul tu abang tak pasti, tapi itu yang Nazri bagi tahu. Dia kan orang muzium kan, jadi rasanya betul lah informasi ni. Jadi anak kerak tu adalah barang yang digunakan dipuja untuk menghasilkan toyol, dan dia adalah betul-betul terhasil daripada janin yang tidak sempurna. Dan benda ini didapatkan daripada negeri Thailand, daripada Thai. Import baik punya ni. Jadi sewaktu nak mengalihkan anak kerak daripada dalam lori masuk ke dalam ruangan pameran, macam-macam benda pelik berlaku. Antaranya ialah barang tu kecil je, tapi dia punya berat tak boleh nak cakap. Terpaksa diletakkan di atas troli. Tapi bila ditolakkan ke troli tu pun, troli tu rasa macam 40 orang lelaki duduk atas tu. Dia punya berat nak mengalihkan benda tu memang tak boleh nak cerita. Jadi bila dah dialihkan semua barang-barang tu, dia kata kawasan muzium tu dah jadi macam rumah berantu. Segala jenis hantu ada. Yang si raya ada, gula-gula ada, kakak rockers ada. Semua jenis yang makhluk alam sebelah tu ditayangkan kat situ, termasuk yang toyol. Dan diletakkan juga barang-barang yang berkaitan dengan makhluk alam sebelah. Dan kebanyakan barang-barang tu adalah barang-barang pujaan. Barang-barang yang digunakan dalam proses memuja. Dan anak kerak yang diorang dapatkan daripada negeri Thailand, diorang letakkan, kata Nazri, mereka letakkannya dekat satu kawasan khas, iaitu kawasan memang diberi nama kawasan anak kerak. Ada pintu gerbangnya, ada dia punya jalan cerita, ada dia punya video dia sekali. Macam mana diorang memproses anak kerak tu. Jadi dia kata mula-mula bila letakkan barang, setiap kali lalu dekat situ, dia akan rasa meremang lain macam. Tak tahu nak cakap. Dan nak jadi cerita, peristiwa ni berlaku pada hari Khamis. Pameran ni akan dilakukan selama 1 minggu berturut-turut. Daripada Khamis menjejak ke Khamis satu lagi. Jadi dia kata selepas letakkan barang tu, dia orang dah siapkan. Dekorasi muzium tu dah disiapkan. Cuma nak diletakkan barang tu. Lepas habis dia letakkan semua barang tu, kata Nazri, dia yang bertugas untuk memastikan semua barang tu dalam keadaan yang elok. Pada waktu tu pukul 9 malam. Dah malam masa tu. Habis dah letak barang tu, ambil masa sikit, 9 malam baru Nazri nak balik.
Pada waktu tu dia tak takut, dia kata, untuk cek dekat semua kawasan. Tapi pada asalnya dia nak skip, dia tak nak cek dekat kawasan anak kerak. Sebab dia rasa daripada anak kerak tu datang ke museum tu, dia dah rasa macam tak sedap hati. Dia mula-mula nak skip, tak nak cek kat situ. Tapi bila fikir-fikir balik, kita ni makhluk Allah. Kalau kita ni takut dengan syaitan, maksudnya kita ni salah lah, kan kita kena berani tunjukkan keberanian kita. Kita hanya takut pada Allah Ta'ala. Tapi kalau abang gerun juga, tengok pameran benda-benda macam tu. Ni bukan pameran Teletubbies. Jadi dia kata seram juga. Kalau abang memang seram lah. Kalau abang bukan skip, langsung tak cek. Tapi yang dia ni, dia berani jugalah. Nazrin ni berani juga dia cek. Jadi dia kata waktu dia lalu dekat kawasan anak kerak tu, dia kena buka lampu. Nak jadi cerita, lampu dekat kawasan anak kerak tu warna merah dengan warna biru. Memang nampak timbul keseraman dia. Cek punya cek, tak ada apa masalah, okey je. Tapi waktu cek tu, dia punya bulu tengkuk dia ni memang tak mengalah, tegak je. Tak tahulah dia kenapa, rasa macam tak sedap je. Lepas tu dia kata waktu dia pergi daripada kawasan pameran anak kerak tu, dia ada nampak macam ada kelibat-kelibat orang. Tapi dia tak naklah menakutkan diri sangat. Dia buat berani je lah, dia kata. Habis dia cek semua bahagian, ada gula-gula tergantung, ada makcik rocker tergantung. Dia tak takut yang tu, dia kata. Yang dia takut yang anak kerak tu. Tak tahulah dia kata kenapa dia takut sangat kat situ. Jadi lepas habis cek semua, dia pun keluar daripada museum. Tutuplah, dia kata, tutup semua lampu. Dia dah pastikan semua lampu ditutup. Aircon tak tutup. Dia kata ada lampu semua tutup. Cuma ada sesetengah bahagian lampu sahaja yang terbuka. Okey. Jadi dia pun balik rumah. Esoknya pagi Jumaat tu dia kena datang balik untuk cek kedudukannya sebelum dibuka kepada umum. Yang dibuka kepada umum tu hari Sabtu, dia kata. Jadi dia kata balik rumah tu tak ada masalah. Waktu tu dia bujang lagi, dia belum ada isteri. Jadi dia rasa selamat jugalah, takut jugalah, kan benda-benda ni kan benda-benda yang berkaitan alam sebelah kan. Kalau balik ada anak bini payah juga, takut ada yang kena benda-benda yang tak elok. Jadi dia kata balik tu tak ada masalah, mimpi pun tidak, dia pun tidur lena. Esok paginya dia terus ke museum. Lebih kurang pukul 7 pagi dia nak buka pintu museum. Tujuannya adalah dia nak buat pemeriksaan. Pemeriksaan terakhir sebelum pintu museum dibuka untuk pameran makhluk alam sebelah. Jadi dia kata bila dia sampai tu, benda yang paling dia bunyi apa tu? Pukul 1:09. Biasalah kan tengah-tengah malam. Kowe abang okey, dia warna kuning je. Maksudnya yang datang tu tak teruk sangat. Okey, sambung. Jadi dia kata bila dia buka pintu, punyalah dia terkejut. Keseluruhan kawasan pameran makhluk alam sebelah lampunya menyala. Dia orang terakhir yang keluar daripada situ. Memang dia dah pastikan semua lampu tertutup kecuali kawasan anak kerak. Tapi yang pelik bila dia datang besok paginya, semua lampunya terbuka. Waktu tu dia terus panggil Pak Gad. Tanya dengan Pak Gad yang bertugas malam tu, adakah yang dibuka lampu ni? Tapi Pak Gad cakap tak, diorang tak buka lampu, diorang tak usik lampu. Sebenarnya Pak Gad skip, tak cek pun dekat kawasan pameran makhluk alam sebelah. Sebabnya Pak Gad pun rasa seram-seram sejuk, dia kata. Jadi tanya dengan Pak Gad yang bertugas malam tu, memang tak ada. Lampu semua tutup. Okey. Waktu tu Nazrin masih lagi ada dekat depan museum. Dia tak berani lagi nak masuk. Sebab dia kata dah tak sedap hati. Hawa-hawa keseraman tu dah sampai. Jadi dia pun bila dah dengar Pak Gad tu macam cakap macam tu, dia pun dengan Pak Gad ceklah masuk ke dalam museum dan cek dekat kawasan-kawasan yang ada, termasuk kawasan anak kerak. Belum sampai dekat kawasan anak kerak, dia punya bulu tengkuk dah menyala dah, dia kata dah meremang lah. Bila dia buka lampu dekat kawasan anak kerak, dia nampak seorang perempuan tengah berdiri depan anak kerak tu. Waktu tu dia terdiam. Guide yang teman dia tu lari tinggalkan dia. Dia tak boleh nak lari. Sebab dalam hati dia, kata Nazri, pada waktu tu dia ada dua perasaan. Siapa perempuan ni dan adakah perempuan ni makhluk alam sebelah? Itu je. Tapi dia tenung benda tu. Benda tu tak menghadap kat dia. Benda tu menghadap ke anak kerak yang ada dekat dalam kaca. Tiba-tiba dia tergerak. Jangan-jangan dia ni, perempuan ni adalah emak kepada anak kerak ni kot.
Anak kerak ni adalah anak dia. Entahlah kenapa perasaan dia rasa macam tu, dia pun tak tahu. Jadi benda tu berlaku lebih kurang 5 minit. Tak lama, lebih kurang 5 minit. Dia tengok perempuan tu tenung memandang ke arah anak kerak dalam keadaan lampu biru dengan hijau. Salah. Biru dengan merah menyala di sekitar kawasan pameran anak kerak. Selepas 5 minit, barulah Nazri teringat nak baca Allahu Akbar. Baru dia teringat nak baca Allahu Akbar dan dia ulang banyak kali. Dan selepas diulang banyak kali, tiba-tiba dia kelip mata, buka mata balik, perempuan yang berdiri depan anak kerak tu hilang. Tak ada. Jadi Nazri pun biarkan lampu tu terbuka dan Nazri pun bergerak ke luar, ke kawasan dia punya office. Dekat office dia, dekat situ dia tunggu kawan-kawan dia yang lain datang. Dia tak berani nak buat apa-apa, dia tak berani nak cerita siapa-siapa. Bila kawan-kawan dia datang, dia ceritakan apa yang dia nampak, dia orang kata tak mustahil. Rupanya sebelum-sebelum ni, pihak muzium dah pun buat pameran makhluk alam sebelah. Dan mereka juga mengalami benda yang sama. Tapi bukan pada anak kerak, pada benda lain. Jadi dengan kata lain, diorang yang kerja muzium sebelum dia tak heran. Kalau buat pameran makhluk alam sebelah, mesti ada sesuatu yang pelik. Dan itulah sebabnya kenapa Nazri dipilih untuk buka dan tutup muzium untuk pameran hantu kali ini. Sebab dia budak baru. Budak-budak lama semua dah kena dengki. Jadi untuk mengelakkan daripada dia orang kena dengki, bagi budak baru. Tapi waktu tu sepanjang hari Jumaat tu, Nazri kata dia rasa tak senang, tak sedap hati. Sampaikan besok paginya dia demam sehari. Demam. Waktu pembukaan muzium tu dia demam. Dia tak boleh datang. Dia kata bayangan perempuan tu bermain-main kat fikiran dia. Adakah perempuan tu ibu kepada anak kerak? Adakah perempuan tu adalah syaitan ataupun jin? Dia sendiri tak dapat nak pastikan. Tapi itulah salah satu pengalaman Nazri yang paling berharga berlaku sewaktu dia menjadi pembantu di salah satu muzium di Malaysia waktu pameran makhluk alam sebelah. Cerita kedua pula disampaikan oleh Afzan berlaku pada tahun 2015 dekat satu hospital. Tapi abang tak boleh nak beritahu hospital mana. Itu memang bahaya kalau abang beritahu nama hospital. Seolah-olah macam, yelah kalau benda ni, kita tak naklah bersangka buruk ke apa. Nanti orang takut nak pergi hospital yang abang cakap ni. Tak nak pergilah hospital ni ada benda-benda. Tak naklah macam tu. Jadi abang tak beritahu. Hafzan pada waktu tu, 2015, dia bertugas sebagai seorang jururawat lelaki. Jadi sebenarnya jururawat lelaki dulu-dulu tak famous. Sekarang ni memang kita perlukan jururawat lelaki sebab kadang-kadang jururawat perempuan nak buat kerja mandikan pesakit agak susah. Jadi kita perlukan jururawat lelaki untuk membantu dalam melancarkan urusan kerja dekat hospital. Jadi dia kata, Afzan kata dia tak kisah untuk jadi jururawat, sepanjang dia kerja dia okey je. Cumanya dia paling lemah kalau dia kena jaga waktu malam. Dan itu memang menjadi rutin. Kalau jadi jururawat, panggil nurse je lain senang. Kalau jadi nurse lelaki ke nurse perempuan ke doktor ke, mesti kena bertugas waktu malam. Itu macam dah jadi wajib. Jadi dia kata pada tahun 2015 ni berlaku satu peristiwa yang jadi ingatan dia sampai sekarang. Dan dia lebih berhati-hati setiap kali buat tindakan. Nanti abang ceritakan kenapa. Pada malam tu, pada hari tu, Afzan bertugas malam. Dia bukan seorang. Dia dengan 3 orang lagi kawan dia. Dan juga dekat dalam ward tu ada 2 orang doktor. Doktor lelaki seorang, perempuan seorang. Tapi dua-dua doktor ni adalah doktor pelatih. Bukanlah doktor sebenar. Orang panggil MO kan, Medical Officer. Itu doktor sebenar. Kalau doktor pelatih apa HO Abang pun tak pasti. Jadi dia kata waktu tu ada jururawat ada 4. Lelaki perempuan. Lepas tu doktor ada 2. Diorang kena jaga dekat satu ward perempuan dekat hospital ni. Dan diorang kata dalam ward ni, Afzan kata ward ni memang ward yang banyak kes-kes pelik-pelik, termasuk kes yang kali ni. Jadi dia kata dekat depan kaunter tempat diorang duduk ada satu kawasan dinamakan kawasan penyakit kritikal, pesakit kritikal. Dekat depan kaunter tu akan diletakkan pesakit-pesakit yang memang perlukan pemantauan. Dia tak boleh letak katil jauh, takut nanti kalau jadi apa-apa susah nak pergi ke sana.
Jadi dekat kawasan pemantauan penyakit khas ni, maksudnya pesakit-pesakit khas ni, semua sekali ada 5 orang. 3 orang perlukan mesin bantuan pernafasan, 2 orang lagi tak perlukan. Salah seorang yang tak perlukan bantuan pernafasan adalah makcik. Abang nak letak nama makcik apa? Tak kisahlah, makcik je lah. Ada seorang makcik ni, dia kata, dia dah nampak sihat, dah nampak lega, dah lama dia duduk kat hospital ni, lebih kurang 3 minggu berturut-turut. Cumanya pada waktu tu, makcik tu dalam keadaan yang lapang, yang lega, yang sihat. Dan doktor dah buat keputusan untuk discharge ataupun hantar makcik ni balik ke rumah besok paginya. Dengan kata lain, makcik ni memang betul-betul dah sihat. Jadi Hafzan kata tak ada masalah pun, okeylah makcik ni dah sihat. Tepat jam 2:30 pagi, tiba-tiba diorang mendapat panggilan. Bukan panggilan, mesej masuk dari dalam sistem. Selalunya mesej masuk yang dalam sistem tu adalah pesakit baru yang nak masuk ke dalam ward tu. Ni ward perempuan Jadi diorang pun tring, dah mesej tu masuk dekat dalam sistem, diorang pun ramai-ramai tengoklah siapa yang akan masuk dalam sistem ni. Rupanya yang masuk ni adalah seorang budak muda. Punca dia masuk adalah cubaan untuk membunuh diri. Kecewa sebab cinta. Jadi selang beberapa jam, lebih kurang pukul 3 pagi lah masa tu, pesakit yang dikatakan cubaan untuk membunuh diri tu pun sampailah dekat ward diorang, ward Hafzan, ditolak menggunakan stretcher. Bila sampai dekat situ, budak tu diletakkan dengan sebelah makcik yang nak keluar besok ni. Makcik yang dah sihat abang cerita tadi. Kenapa dia letakkan sebelah makcik tu? Sebab makcik tu memang nampak sihat. Jadi letakkanlah pesakit kat sebelah. Mana tahu makcik tu boleh bagi zikir ke, boleh bagi ayat apa-apa ke, supaya budak ni kuat semangat, tak adalah nak bunuh diri. Jadi bila dia letakkan budak tu di sebelah makcik tu, si Afzan ni pergilah ke budak tu. Dia cek lah, ambil lah darah, ambil tekanan jantung, ambil lah semua benda-benda yang berkaitan, sebab itu adalah rekod yang diperlukan oleh pihak hospital kan. Waktu Hafzan ambil data-data daripada budak yang cuba nak bunuh diri ni, dia pun sempat-sempatlah juga berceloteh, berbagi tazkirah lah, sayangi nyawa anda, sayangi mak bapak anda, jangan anda buat kerja yang bodoh macam ni. Tapi selepas Afzal ambil data, ambil darah daripada budak ni, tiba-tiba makcik yang berumur 50-an tadi, yang katanya nak keluar besok tu, dia terus bangun, duduk. Asalnya dia baring elok je. Tiba-tiba dia terus bangun, zop macam tu. Maksudnya tegak lah macam ni, zop tegak. Yang Afzan pelik adalah makcik tu badan dia agak berisik. Kalau makcik tu nak bangun daripada katil, maksudnya daripada baring nak jadi duduk, dia perlu hempah-hempoh kanan kiri dulu, macam bergolek-golek baru bangun. Itu makcik tu punya style. Sebab makcik tu dah lama duduk hospital tu, memang semua nurse-nurse dah tahu macam mana pak makcik tu bangun daripada katil untuk duduk. Tapi tak, kali ni makcik tu duduk daripada baring, dia pun duduk kat atas katil tu, tapi duduknya laju gila. Laju sangat-sangat. Lepas tu makcik tu tenung ke arah depan. Dia tak pandang ke arah Hafzan. Dia tenung ke arah depan sambil mulutnya buku mat kamit. Dan tiba-tiba makcik tu keluarkan suara dua. Suara lelaki, suara perempuan. Tapi kedua-dua suara ni dia tak keluarkan perkataan, tapi dia menderam. Macam tu. Abang bagi contoh lah. Macam tu. Jadi satu menderamnya perempuan, satu menderamnya lelaki. Pada waktu tu, Afzan tengah ambil data dekat budak yang cuba nak bunuh diri tu. Budak tu jadi huru-hara. Bang, tu kenapa bang? Kenapa pelik sangat? Tu Hafzan terus, itulah. Takut duduk hospital tapi berani nak bunuh diri. Bang, kenapa pelik sangat makcik tu bang? Pasal pelik makcik tu. Makcik tu terus menderum. Lepas tu bila dah tak sedap macam tu, Afzan pun pergilah dekat makcik tu. Makcik okey, makcik. Dia sempat tanya ni, makcik okey. Lepas tu dia peganglah bahu makcik tu. Waktu dia pegang bahu makcik tu, dia meremang tengkuk dia. Bulu tengkuk dia meremang. Selalunya dia kata kalau meremang bulu tengkuk ni memang bukan calang-calang. Memang ada makhluk yang datang. Habis je Hafzan tanya, makcik kau okey tidak? Makcik tu pandang pada Hafzan sambil dia gelak. Dia kata, Hafzan kata pada waktu tu dia gelak dua suara.
Satu suara lelaki, satu suara perempuan. Habis je dia gelak macam tu, dia terus hempaskan badan dia kat katil. Lepas tu dia bangun balik, dia hempas balik badan dia, dia bangun balik. Sampai katil tu bergerak-gerak. Budak yang cuba nak bunuh diri tadi lari pergi ke kaunter. Tahu takut. Lari pergi ke kaunter nak menyelamatkan diri. Jadi makcik tu hempas badan bangun, hempas badan bangun. Lepas tu bila dah macam tu keadaan dia tak terkawal, Hafizan jerit panggil kawan-kawan dia. Ada 3 nurse tadi kan? Hafizan 3 nurse tadi datang. 2 doktor pelatih tu pun datang. Salah satu doktor pelatih tu yang lelaki tu tentera, doktor tentera. Badan dia memang sadu, memang bengkak badan, bengkak pula, besar badan dia. Jadi doktor pelatih tu pegang tangan tangan makcik tu, letakkan tangan dia dekat kepala makcik tu dan tekan kepala makcik tu dekat katil supaya makcik tu tak meronta. Makcik tu terus keluarkan suara, 2 suara tadi menderum-derum sambil doktor tu bagi arahan ikat tangan dengan kaki pesakit. Sebenarnya ikat tangan dengan kaki pesakit adalah bukan salah, tapi satu benda yang tidak berperi kemanusiaan mengikut kata Hafizan lah. Tak sewenang-wenangnya kita nak ikat dengan tangan dengan kaki pesakit. Tapi makcik tu meronta. Diorang tak nak makcik tu tercedera. Bangun hempas badan, tekan kepalanya. Jadi doktor tu cakap, ikat tangan, ikat kaki. Makcik tu sempat meronta. Kaki dah ikat ni, tangan gerak dah macam apa. Gerak, tangan dia gerak. Tapi disebabkan doktor ni terpaksa gunakan kekuatan badan dia, hempap badan makcik tu sampai makcik tu ngelitat tak boleh nak buat apa-apa. Nurse dengan doktor perempuan tu sempat ikat tangan makcik tu dan lepas tu dia orang suntikkan ubat penenang. Lepas habis suntik ubat penenang, barulah makcik tu lapang lega. Tapi benda tu tak habis kat situ. Hafizan terus pergi jumpa dengan medical officer, maksudnya doktor sebenar dekat ward sebelah. Dia beritahu doktor sebenar tu keadaan pesakit dia. Doktor tu marah lah. Dia kata, awak pun kalau kata pesakit tu meronta-ronta pun, awak tak boleh ikat. Awak perlu suntik ubat penenang. Bukanlah kena ikat tu salah. Jadi doktor tu bila dapat laporan daripada Hafizan, dia pun pergilah tengok makcik tu. Sampai dekat makcik tu, tengok makcik tu bersimpuh elok je. Ikatan tangan dengan kaki ni masih terikat. Tapi dia bersimpuh elok je. Apa khabar doktor? Dah malam ni tak tidur ke? Bolehlah makcik tu ajak borak dengan doktor tu. Doktor tu terus pandang Hafizan. Dengan kata lain, Hafizan dikira macam menipu lah kan. Tadi kau cakap makcik ni meronta-ronta macam nak terbang. Tapi aku tengok makcik ni okey lah, bersimpuh je. Baik je. Jadi Hafizan kena warning malam tu. Kalau jadi lagi benda macam ni dan awak panggil saya akan report dekat ketua jururawat. Dan awak akan diambil tindakan. Waktu tu Hafizan kata takut jugalah. Dia kata dia kecut perut jugalah. Dia rasa kena warning kan dengan doktor. Tak sedap lah juga. Dia kata, okey, lepas tu doktor tu pun pergi daripada ward tu. Tinggallah doktor pelatih 2 orang dan nurse 4 orang termasuk Hafizan. Diorang pun tenangkanlah makcik tu. Budak tadi yang cuba nak bunuh diri, yang duduk katil sebelah makcik tu, menangis-nangis minta katil dia dipindahkan ke kawasan lain. Tak nak, dia kata duduk sebelah katil makcik ni, nanti makcik ni jadi apa pun, dia terloncat dekat katil saya, dia cekik saya, tak pasal-pasal saya menjadi almarhum kan. Tapi waktu tu Hafizan kata, kan awak nak mati sangat tadi kan. Ni alang-alang duduk je lah sebelah makcik ni, kena cekik makcik ni baru tahu. Tapi pesakit tu cakap tolonglah, saya nak pindah ke katil lain. Akhirnya pesakit tu dipindahkan dekat kawasan yang lain jauh sikit daripada makcik tu. Sepanjang daripada pukul 2.30 ke pukul 3, makcik tu elok je, tak ada masalah je. Okey je. Dan ikatan makcik tu dah pun dibuka atas arahan daripada doktor medical officer yang datang tadi, yang marah Hafizan tadi tu. Jadi bila makcik tu dah okey, dia orang pun buatlah kerja semacam biasa. Lebih kurang pukul 3.30. Tiba-tiba diorang semua dengar makcik tu punya suara menderam sekali lagi. Suara lelaki gabung dengan suara perempuan. Jadi diorang yang 6 orang ni yang berenam ni terus menuju ke arah makcik tu. Tengok makcik tu dah berdiri atas katil. Ada masalah makcik ni. Lepas tu makcik tu meloncat daripada atas katil, boom, jatuh kat katil. Lepas tu dia bangun duduk. Macam tadi juga sambil dia menderum-derum, menderum-derum macam tu.
Jadi diorang ni buat lagi tindakan yang sama. Diorang pun ikat, tekan makcik tu. Tak buat macam mana, segala macamnya lah. Tekan, ikat, apa nak suntik. Dan pada masa yang sama, Afzan pun panggil lah medical officer tadi nak beritahu keadaan makcik ni. Lepas tu medical officer jadi marah. Afzan kata marah pun marah lah. Yang penting pesakit ni dalam keadaan yang baik. Medical officer tu marah gila. Dia cakap tadi makcik tu okey je. Kalau jadi apa-apa dekat makcik tu, awak yang akan bertanggungjawab. Tapi bila medical officer masuk dalam ward tu dan tengok makcik tu tengah meronta-ronta macam nak gila. Jadi macam puting beliung lah makcik tu. Barulah medical officer cakap, ikat tangan dengan kaki. Dia takut dia cederakan diri sendiri. Jadi lega juga Afzan kata pada waktu tu. Itu arahan daripada medical officer, doktor yang bertugas. Jadi dia orang pun ramai-ramailah pegang makcik tu, ikat tangan dengan kaki makcik tu dan bagi alat penenang, suntikan penenang. Lepas tu tekuk mulutnya dengan bantuan oksigen. Jangan makcik tu meronta-ronta lagi lah, biar dia tidur je. Habis makcik tu tenang, tiba-tiba salah seorang daripada kawan Afzan cakap, dengar tak makcik dia cakap apa? Dia kata dia nak cari anak dia. Jadi bila dengar macam tu, semua rasa macam, mana ada anak. Okey. Tenanglah, keadaan tenang. Selepas tu, sewaktu tu, diorang telefon pakcik tu. Bila diorang telefon pakcik tu, diorang telefon suami kepada makcik tu. Dan suami makcik tu kata akan datang ke wad tu selepas waktu subuh. Jadi selepas waktu subuh, suami dia pun datang. Bila suami dia datang, makcik tu pun ceritakan hal yang sebenar di depan suami dan nurse-nurse termasuk Afzan. Sebenarnya makcik tu cakap, dia nampak semua jururawat dengan doktor cuba ikat tangan dia. Tapi dia tak boleh kawal. Tangan dia seperti dikawal oleh sesuatu. Sebenarnya sebelum kejadian tu, makcik tu cakap dia nampak seorang lelaki dekat hujung katil dia pegang pisau dan lelaki tu pakai jubah hitam. Sedangkan semua doktor-doktor dan jururawat dalam wad tu pakai baju putih. Jadi dia kata, dia tanya dengan doktor, ada ke doktor yang pakai baju hitam? Semua nurse kata tak ada yang baju hitam. Tapi makcik nampak lelaki pakai baju hitam dengan parang, dengan pisau, seolah-olah macam nak bunuh makcik. Dan lepas tu makcik tak sedar. Makcik tu cerita macam tu. Jadi pakcik tu beritahu, lupa nak beritahu. Hafzan beritahu dengan suami makcik tu yang sewaktu makcik tu meronta-ronta, dia ada sebut pasal nak cari anak dia. Jadi Hafzan beritahulah kat pakcik tu, anak yang mana? Pakcik tu pula beritahu, kami ni dah lama kahwin tapi tidak pernah dikurniakan anak. Cumanya makcik ni keturunan dia adalah keturunan bomoh-bomoh besar. Dengan kata lain, makcik ni memang banyak benda-benda yang mengikut dia. Daripada tok dia, tok nenek moyang dia, tahapus segala keturunan dia memang galak membela-membela ni. Jadi semuanya jatuh ke arah makcik ni sebab makcik ni tunggal. Dengan kata lain, bukan benda yang menarik lah sebenarnya yang diwariskan. Benda yang tak menarik. Jadi terjawablah segala persoalan kenapa makcik tu berjadi macam tu pada malam tu. Cuma sepanjang makcik tu duduk kat hospital tak jadi apa-apa. Tapi kenapa malam terakhir makcik tu duduk ke hospital, makcik tu meronta-ronta. Kalau nak kata makcik tu berlakon, mustahil. Sebabnya kekuatan makcik tu sewaktu meronta-ronta tu tak susah nak dipegang, nak dibendung tu susah. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan luar biasa. Tapi esoknya memang betul makcik tu dikeluarkan daripada wad, keadaan dia stabil. Cuma diorang berpesan, Afzan berpesan dengan pakcik tu, pergilah cari ubat kampung. Dengan kata lain, ubat-ubat alternatif. Panggil imam ke, ruqyah ke, untuk buang benda-benda ni. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang menarik yang Afzan pernah alami sewaktu jadi jururawat dekat satu hospital di Malaysia. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ada iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Terima kasih juga yang membelikan sambal lara dan juga perapan sate. Terima kasih sekali lagi yang menonton video abang pada hari ini. Moga hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.